bagi pihak Kerajaan Negeri Kedah, Perikatan Nasional Negeri Kedah, saya rakamkan ucapan takziah pada isteri, anak-anak, ahli keluarga dan rakan-rakan beliau. Saya kenal dan rakan-rakan sini pun kenal Salahuddin Ayub ni sejak lama dulu, tahun 90-an. Beliau telah aktif dalam politik, tapi berlaku apa yang telah berlaku, beliau berada dalam parti yang berbeza dengan kita, tapi atas nama persaudaraan atas Islam ini kita ucapkanlah takziah. Dan saya sebagai rakan yang begitu lama biasa naik bas sekali dari Kuduraya, turun di Greenwood, jalan kaki masuk Taman Melewar, bekerja di Dewan Pemuda PAS Pusat, tidur bawah meja berminggu-minggu, tidur situ, tidur dalam jabat atas kapet. Dia pun bukan orang senang. Dari Johor ke Kuala Lumpur naik bas, tak ada kereta tuan-tuan. Tuan-tuan, begitulah perjalanan kehidupan kita ni atas dunia ini. Hujung-hujungnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaklah cerita saya mati. Takutlah. Kematian akan melahirkan keinsafan. Tiap-tiap hari kita bertemu dengan kematian, ahli keluarga, rakan, kawan, kenalan, orang kampung. Setiap hari Allah suruh kita ambil pengajaran. Kita semua akan pergi ke sana, akan tiap-tiap yang hidup akan merasai mati. Itulah kullu nafsin za'iqatul maut. Tuan-tuan sekalian, sementara nak mati itu kita diperintahkan untuk menguruskan kehidupan dunia ini. Kalau Allah lantik kita jadi khalifah, malaikat pun tanya, nak lantik khalifah ni sekali dia buat kacau bila pula? Allah kata aku tahu apa yang tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kita dihantar ke dunia ni untuk urus dunia ni ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ikut kehendak kepala otak kita. Bukan ikut cerdik pandai saja. Apa yang Allah telah gariskan, yang qat'i, yang telah tetap, tak boleh ubah. Adapun yang boleh kita fikir, yang kita boleh buat ikut suka akal fikiran manusia ni, apa yang tidak diputuskan lagi, tak ada nas, tak ada hukum, Allah serahkan kebijaksanaan untuk pakai akal fikiran. Maka tuan-tuan, kita di dunia ni, di Kedah ni lah, di Malaysia ni, kita bertengkar. Kadang-kadang kita bertengkar atas hal yang sudah diputuskan. Ada nas, dah ada ketetapan daripada Allah melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak inilah menjadi punca perbalahan, pergaduhan, pertengkaran. Hal yang telah tetap tak boleh diulah lagi. Tetaplah. Terus ada pakai kepala otak hang. Hal yang tidak ada nas, hal yang pakai ijtihad, hal yang Allah serah kepada akal fikiran untuk kita berikhtiar, hak tu boleh. Hak tu boleh. Bertengkar tak apa. Berbahas, cari solution paling baik sekali. Yang Allah tak bagi, tuduh orang benda hak tak betul. Fitnah orang benda hak tak betul. Mengada-adakan cerita, guna segala jentera kerajaan, guna segala media untuk benam orang, lemparkan tuduhan, conteng arang ke muka orang. Hak tu Tuhan tak bagi. Tuhan buat dunia ni ada peraturan, ada jalur-jalur yang perlu kita patuhi. Tuan-tuan sekalian, waktu PAS muncul tahun 51 sebelum merdeka, untuk sama-sama terlibat dalam medan siasah, medan politik, untuk memimpin rakyat Malaysia menuju medan siasah. Kita nyanyi lagu PAS kan, membimbing umat ke medan siasah.
ikut apa yang Islam tentukan. Tuan-tuan sekalian, lama kita dijajah, berkarat dah kepahaman, keyakinan orang masa itu kepada Islam. Ada sebahagiannya belum sampai, ada sebahagiannya ilmu-ilmu dalam siasah belum dikarang, belum diistimbat hukum-hukum terbaru daripada sumber-sumber hukum tentang masalah siasah semasa. Lepas itulah baru para ulama kita yang belajar di Mesir, di Madinah, di Timur Tengah yang menggali sumber-sumber ilmu Islam dari sumber asal, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bawa balik ilmu. Selepas beberapa tokoh pemikir Islam lahir di Merata Cerok untuk mentafsirkan sumber-sumber hukum baru ini. Sumber-sumber hukum dalam keadaan suasana baru yang muncul di dunia umat Islam selepas era penjajahan. Ikhwanul Muslimin dilahirkan selepas kerajaan Osmaniyah 1924 runtuh di Turki. Para pemikir Islam yang dipimpin oleh Asy-Syahid Hasan al-Banna, dia kata kena ada satu pergerakan untuk menggantikan kerajaan ini. Karena dengan adanya kerajaan, adanya kekuasaan inilah barulah hukum-hukum Islam dapat ditegakkan. Tetapi tidak mudah, tuan-tuan. Tidak mudah pemikiran itu nak sampai kepada orang ramai. Tahun 48, beberapa tahun selepas Ikhwan ditubuhkan, beliau ditangkap, dihukum bunuh. Kuatnya pengaruh dan pahaman yang mencengkam pemikiran. Bukan saja orang bukan Islam, umat Islam sendiri hilang keyakinan kepada Islam. Maka syahidah Hasan al-Banna, seorang jurutera, engineer. Tuan-tuan sekalian, perjuangan ini diteruskan lagi. Mulalah para umat Islam ni mendekati ilmu-ilmu Islam dalam bidang politik. Bagaimana wilayah-wilayah Islam yang telah kembali ke tangan anak watan dapat diserah kembali kepada urusan orang Islam untuk mentadbir. Termasuklah di wilayah kita ini, tuan-tuan sekalian. Kita baca tentang Kanun Melaka yang ditulis sejarahnya tahun 1400. Kemudian itu ada perkembangan kerajaan wilayah Empire Melaka besar, tuan-tuan. Ada Kanun Melaka 100% diambil daripada undang-undang dan hukum-hukum Islam. Mari Portugis 1511, mari Belanda 1641, mari orang putih, habis semua pahaman benda-benda itu dilenyapkan daripada lembaran sejarah, dilenyapkan juga daripada hati umat Islam. Kedah sendiri, tuan-tuan, ada undang-undang. Sultan Zainal Abidin, Muhammad Jiwa, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin, seorang pakar dalam bidang perhubungan antarabangsa, bidang undang-undang, bidang pentadbiran tanah. Sultan yang tulis, tuan-tuan. Sultan yang menulisnya. Hebat. Kerajaan Kedah ada undang-undang lah. Sebahagian daripada undang-undang dalam perhubungan antarabangsa sekarang ini memakai apa yang telah ditulis oleh Sultan Muhammad Jiwa dulu. Yang ingat orang Kedah ni koman. Tapi tuan-tuan, selepas kita merdeka, waris penjajah, orang putih bukan balik tahun 57 dah. Masa Malaysia ditubuhkan 63, orang putih ada lagi. Ketua polis masih orang putih. Ketua tentera masih orang putih. Hanya diisytiharkan tahun 57 itu. Ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, tahun 63 ditubuhkan Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak dan Singapura. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian Singapura keluar. Tuan-tuan semua, proses ini telah berlaku begitu lama. Sekarang ini tahun 2023, dikatakan kebangkitan Islam akan berlaku semula di wilayah ini.
di rantau ini. Dan insya-Allah kitalah mata rantai yang akan melakukan kebangkitan itu. Sebab itu cabaran kita banyak, tuan-tuan. Bila kita bercakap lebih sikit, bercakap jujur, maka serangan akan datang. Serangan ini bukan datang daripada orang yang rambutnya merah, kulitnya putih gebu, dah. Datang daripada orang rambutnya hitam, kulitnya sawo matang, macam kita juga. Sama kulit, sama bangsa. Karena kepahaman yang berbeza, mereka telah dapat dipengaruhi, maka mereka telah menganggap kita yang berjuang dalam parti Islam, berjuang untuk umat Melayu Islam di tanah ini menjadi musuh politik mereka. Kehendak yang mereka nak bawa ialah negara ini menjadi negara masyarakat majmuk, berkongsi tanah ini dengan semua orang. Maka Melayu yang asalnya memiliki tanah ini telah hilang tanah, tak tahu tanah kita duduk tak mana. Tuan-tuan sekalian, pembahagian negara bangsa di dunia ini, pembahagian negara bangsa, the nation state, India dijadikan negara untuk orang India. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Tapi mereka itu India, benua India, punya besar negara tu, jadi negara India. Orang India negara dari situ. Cina, walaupun macam-macam etnik ada Cina, ada 100 lebih etnik Cina, Han lah, Yuan lah apa, tapi dia ada tanah dia tu dipanggil wilayah sekarang ni Republik Rakyat Cina. Thailand, tanah orang Siam, walaupun telah berlaku revolusi ataupun transformasi, Siam sebenar itu telah dikuasai oleh Siam daripada Sungai Kuning, yang juga Cina. Macam Taksing, Chinawat, Yinlak, itu Cina. Tapi dia Thailand. Maka orang ini diberi satu tanah, wilayah nama Thailand. Kita panggil Siam. Orang Jawa, orang Bugis, orang bagi bahasa Indonesia ni, Melayu Deli, orang Banjar, Banjar ada Banjarmasin, Jawa ada Pulau Jawa. Indonesia tu ada 1000 pulau lebih. Rakyat dia ada 280 juta. Bangsa Indonesia yang telah dibangsakan merangkumi semua etnik ni. Tuan-tuan sekalian, undang-undang di Indonesia apabila mencapai kemerdekaan pada Belanda tahun 45, semua orang mesti menjadi orang Indonesia berasaskan Pancasila. Semua pakai nama Indon. Ardi Wiranata. Amin badminton tu, dia bukan orang Indonesia, dia Cina. Ardi Wiranata. Ardi Wiranata kan? Dia Cina. Semua Cina kena pakai nama Indonesia. Tak boleh cakap Cina, kena cakap bahasa Indonesia. Jadilah dia satu negara bangsa Indonesia, merangkumi semua etnik yang ada di kepulauan tu. Kita, asal tanah ini adalah tanah Melayu. Beratus-ratus tahun dulu. Malahan kalau diambil kerajaan Kedah Tua, telah melebihi 1000 tahun usianya. Kalau ambil sejarah Sungai Batu di Merbuk, usia artifak sejarah yang ditemui di Sungai Batu, yang diusahakan oleh bangsa yang mendiami tanah ini, bangsa Melayu, usia dia bermula 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. 700 tahun sebelum Masihi. Kalau zaman Masihi ini 2023 tahun, campur dengan 700 tahun, 2923 tahun. Ni, bangsa Kedah ni membangunkan tanah ini. 2,900, 2,723. Pasal 700 sebelum Masihi, 2,723 tahun dah ni tanah ni.
adalah menteri bengong mana tahu. Oh. Tuan-tuan sekalian, ini tak mau kata kat siapa. Terkeluar. Menteri itu India, DAP. Dia kata Melayu pun pendatang. Asal usul tanah ini dimiliki oleh orang India kerana masa itu agama Hindu. Tuan-tuan sekalian, masa itu orang Melayu, oleh kerana Islam belum datang, orang Melayu pada masa itu ada yang beragama Buddha, ada beragama Hindu. Macam di Bali, Bali Indonesia, muka lagu kita, tapi Hindu. Daripada dulu, dia ada mazhab dia pula lah Hindu ni. Saya bukan nak mengulas tentang agama Hindu, itu urusan agama lain, tak boleh campur. Tapi pada masa itu, Hindu yang ada di Mebok tu, ada candi sejarah yang ditemui. Bukan India. Kulit dia bukan gelap, lebih kurang saya ni. Dia Melayu, kita ni. Kerana Islam tak sampai lagi. Berlaku beberapa zaman di Kedah ni, lepas animisme, kepercayaan nenek moyang, datang agama Hindu, kemudian datang agama Buddha, kemudian datang Islam. Beratus tahun proses itu berlaku. Orangnya sama, kaumnya sama, bangsanya sama. Agama itu datang, berlaku perubahan daripada dakwah para pedagang. Akhirnya, tuan-tuan, kita Kedah Darul Aman ini dapat nama Darul Aman tu tahun 1136. 1136 Masihi. Bila para pedagang, para pendakwah daripada Yaman datang ke Kedah mendakwahkan para raja, para pemimpin. Sebab tu kita semua jadi Islam. Kalau tidak ditakdirkan dakwah itu sampai kepada kita, malah ni aku tak tahu lah. Ada macam-macam lah melainkan lah. Nikmat paling besar datang kepada orang Melayu adalah Islam. Rahmat paling besar Allah bagi kat kita orang Melayu ni, kita dimuliakan dengan Islam. Pasal tu tak boleh dicabut daripada kita, bangsa Melayu agama Islam, tak boleh dicabut. Dan perjuangan kita, parti-parti politik yang ditubuhkan ni PAS, terutamanya kita nak berjuang Islam Melayu. Lepas tu mereka larang, tak boleh cakap hak ni 3R. 3R hak tak boleh tuan, rogol, rompak, rasuah. Hak tu kita setuju kan? Ni apa yang tak bagi cakap pasal agama pula? Pasal bangsa. Semua parti politik di tanah Melayu ni, di Malaysia ni, ditubuhkan berasaskan kaum dan bangsa. UMNO Melayu, UMNO ditubuhkan oleh orang-orang berbangsa Melayu untuk memperjuangkan kebangsaan Melayu. PAS Melayu, kita nak memperjuangkan Islam yang memuliakan orang Melayu. Ditubuhkan parti siasa, MCA, Malay Chinese Association, Cina, MIC, Malay Indian, apa tahu? Kongres. Berasaskan kaum. DAP. DAP ni wayang. Dulu sampai lah wayang. Dia ambil pengurusi ke apa orang lain pada Cina untuk wayang saja. Teras atau inti perjuangan DAP adalah chauvinis Cina. Pergi tengok deklarasi setapak, pergi tengok perlembagaan dia. Lepas tu dia habaq kata dia multiracial. Untuk mengaburi pergerakan ini, dia ambillah anak-anak Melayu hak baru-baru ni. Hak si Pak kata, kau duk tegak ambil Kedah. Kau pun pakai lebih kurang. Tangan pun nampak, seluar pun nampak tu kan. Pak boleh kata saya tak gemar. Kan?
Budak lagu tu dia ambil kira boleh. Pergi report. La ilaha illallah. Dah sungguh. Betul tak? Hak Pak Is kata tu betul ke tak? Kita nampak nak tengok pun segan. Tapi dia ada nampak dalam tu tengok pun sikit. Terik, tuan-tuan, terik, mengenin. Macam buah nangka duduk dalam sarung. Tak kata ke tu nak kata aku nak. Dan dia bila dia pamerkan benda tu kat orang Kedah, Orang Kedah ni dia kasar sikit lah. Kita tegak direct punya. Hang lagu tu kita kata lagu tu lah. Hang terik serupa buah nangka dalam sarung. Kita habak buah nangka dalam sarung. Betul ya Pak Is kata tu. Saya ingat dia pun tak faham bahasa tu, dia faham apanya. Kalau nak pakai mic Kedah, nak kutuk MB, pakai elok-elok lain kali. Apa nama yang berhormat Rara. Dia berhak untuk kritik saya, betul, berhak. Bila orang kritik dia balik, janganlah marah, bos. Koyak. Atau DAP sekarang ni dia rekrut orang-orang Melayu, anak-anak Melayu. Cuba perhati tengok yang akan jadi calon Melayu bagi DAP. Dia pilih ada tarikan-tarikan ni untuk mempengaruhi orang Melayu masuk DAP. Saya tak faham apa yang dikehendaki, apa yang dimahukan, apa yang dipahami dalam proses siasah ni oleh anak-anak kita yang menyertai DAP. Saya harap satu hari nanti bila usia telah meningkat dewasa, pemikiran telah berkembang, racun-racun telah dapat disucikan, mereka menyedari bahawa satu kesilapan besar, mereka mengajak umat Islam menyertai DAP. Ya, Rara. Abang harap Rara sedarlah satu hari nanti. Saya tua kan, abang lah. Yang report. Satu saya ceramah di Penang. Saya nak menjelaskan kepada orang Pulau Pinang macam ini. Saya kata sejak PAS pemerintah Kelantan, 33 tahun dulu, orang Cina di Kelantan hidup aman damai. Agama Buddha, agama Hindu bebas diamalkan. Ada patung Buddha duduk, baring, tidur, semua tak dikusik di Kelantan, ditumpak tu. Tak ada siapa-siapa yang ganggu agama lain. Walaupun tiap-tiap hari kita bercakap tentang Islam, tapi kita tidak pernah mengganggu agama lain kerana itulah Islam. Kita tak boleh menyakiti orang bukan Islam atas nama Islam. Tak boleh. Di Jeneri tempat saya ada, ni Padang Serah pun ada. Tuan-tuan tengok sehari-hari, kita pun tak pernah ada niat nak kacau siapa-siapa. Sebab itulah ajaran Islam. Saya habaq kata tak ada siapa pun di Pulau Pinang, di Kelantan atau di Kedah yang dipotong. Tapi saya rasa itu bahasa biasa saja. Kalau kita jumpa orang kok merkik-merkik, kan, jumpa kok kedai-kedai, adalah seorang tu pergi kedai Cina. Dia pun nak cakap Cina juga. Beli barang, minta korang. Tokai tak bagi. Apa lu ni tokai? Kira-kira sangat. Lancar-lancar sudahlah. Dia nak kata cincai-cincai. Pemuda AMK PKR Selangor faham ke? Tak nak report polis. AMK, pergilah report. Tuan-tuan sekalian, tu sketsa yang berlaku dalam kehidupan hari-hari. Dan disampaikan pada orang lain. Punya nak tiru Cina cakap, orang kata cincai, dia kata lancau. Cincai tu, lebih kurang sudahlah kan lah, cincai-cincai lah. Dia pun nak cakap Cina juga. Jadi itu lebih kurang mereka tu lah, orang cakap benda lain, mereka faham benda lain, pergi report. Lelah aku kena tangkap.
faham masalah dia. AMK, PKR, Selangor. Tak faham bahasa. Kita cakap benda lain. Dia orang faham macam lain. Susah betul. Tuan-tuan sekalian, ni negara kita. Semakin hari semakin dihilangkan identiti. Oh, depa ni macam ni. Lo ni UMNO. Terima kasih abang tadi. UMNO masuk dalam satu. Mana dia? Dia nak balik, kata esok dia nak pibuh gigi. Dia lah kata. Saya ucap terima kasih dan tahniah kepada saudara-saudara kita dalam UMNO yang telah membuat keputusan untuk menyertai Bersatu, menyertai PAS. Tak isi borang lagi pun tak apa. Pilihan raya ni, tuan-tuan sekalian, undi Perikatan Nasional pun tak apa dah. Boleh tak? Ramainya UMNO. UMNO ni sudah hilang identiti, hilang asal usul pasal apa UMNO ditubuhkan. UMNO ditubuhkan bukan untuk menyelamatkan pemimpin dia, bukan. UMNO ditubuh di Malaysia tahun 46 untuk membawa citra perjuangan orang Melayu untuk memerintah negara ni, mengambil alih negara ni daripada orang putih. Walaupun yang tubuh tu semua dapat didikan Inggeris, tak apa, mereka ada kecintaan juga kepada UMNO. Lahir UMNO di Istana Johor. Perjuangan dia Melayu, hidup Melayu. Sekarang ni mana? Hoi ya hoi. Orang hina UMNO. Masa pilihan raya hari itu. Anwar Ibrahim sampai buat lagu. Dia hafal tuan-tuan. Semua pemimpin PS ni hafal lagu hoi ya hoi. Hantam UMNO hari-hari. Tiba-tiba bercum mulut. Dia marah kita, kata fitnah dia pakat dengan Zahid. Betul tak? Dia kata yang mula-mula kata kita ni nak pakat dengan UMNO ni, dengan Zahid ni, Muhyiddin dengan Ustaz Hadi. Oh, dia hurai pula Ustaz Hadi tu dengan serban, dengan jubah, fitnah dia. Dia kata, tuan-tuan sekalian, orang ni buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Kemahiran nombor satu dia, berbohong. Saya ulang. Tuan-tuan sekalian, UMNO telah hancur. Adalah cubaan beberapa orang tokoh-tokoh muda yang masih berharap masih boleh bernafas dalam UMNO, diumumkan jadi calon dalam PRN ni. Siapa hati tengok muka tu kan giling kepala kita. Hampa ni akan mati muda, saya kata gitu lah. Kerana UMNO telah tak ada perjuangan. Apa dia perjuangan UMNO di bawah Zahid Hamidi? Dia nak selamatkan diri dia. Dia ada kes mahkamah yang banyak. Dia heret habis ahli majlis tertinggi. Walaupun di PAU dia kata no Anwar, no DAP. Tapi lepas PRU itu yes Anwar, yes DAP. Dia menipu ahli UMNO. Ahli UMNO di Jerlon ni. Sepedialah jadi calonnya. Tak usahlah, berilah satu isyarat untuk Datuk Seri Zahid menyedari kesilapan dia memusnahkan UMNO. Tuan-tuan kena undi Perikatan Nasional. Boleh tak? Boleh. Ramai lagi. Kena buat perubahan tu. Kawan kita elok-elok, tapi oleh kerana kita kawan dengan Bersatu, dia tak mahu kat kita. Punca apa? Kita kawan dengan UMNO ni atas niat perpaduan ummah. Betul tak? Bukan nak bersatu PAS dengan UMNO, bukan. Kita lebih jauh daripada itu. Lebih jauh daripada itu, nak menyatu padukan umat Islam untuk kita bina semula kekuatan bangsa Melayu, umat Islam, untuk kita memerintah negara ini, negara tanah Melayu. Tu perpaduan ummah, bukan nak menyatukan PAS UMNO. Bukan. Termasuklah
yang nak kepada perpaduan ummah ni, siapa pun tak kira. Bersatu, mai. Siapa lagi? Putra, mai. Pejuang nak, mai. Siapa pun tak apa atas nama perpaduan ummah untuk menguatkan kuasa politik Melayu Islam. Tu sebenarnya MN. Tapi Zahid tak. Zahid kata MN tu penyatuan PAS UMNO. Salah. Maka dia kata oleh kerana PAS nak ngambil satu, MN pun terbubar. Dibubarkan MN tu atas oleh Zahid Hamidi. Dialah tangan yang telah menghancurkan Muafakat Nasional. Tuan-tuan sekalian, atas alasan kita nak kat satu. Pelik kau ni tuan-tuan, pemimpin yang sangat pelik. Jadi untuk PRN dari Kedah ni, tuan-tuan bagi syarat di Jerlun, di Kubang Pasu, di mana lagi? Alostak, seluruh Kedah ni lah. Dun ada 36. Kita akan pastikan rakyat Kedah faham apa yang sedang terjadi. Rakyat Kedah sedang faham pergerakan politik ni. Rakyat Kedah faham mainan-mainan yang sedang dimainkan oleh kerajaan persekutuan Madanon ni. Rakyat sedang faham. Rakyat tahan diri. Rakyat tahan jati diri untuk kekal bersama Perikatan Nasional untuk kita bangunkan Kedah menjadi The Greater Kedah, insya-Allah. 36-0. Satu don ni payah, kita kena bercakap ni berdasarkan realiti. Satu don payah sikit, Kota Darul Aman. Payah. Pasal daripada dulu lagi, orang PAS pun tak mengundi situ, orang UMNO pun tak mengundi situ. Terbitlah. Jadi Kota Darul Aman pada satu masa, pengundi dia 15,000 je. Walaupun dia tengah di Bandar Alostar, tengah pandang. Tapi pengundi 15,000 saja. DAP menang strik, tak tahu. Pasal orang Melayu tak mengundi situ. Itu pun satu kesilapan dulu. Sekarang ni kita nak betulkan semula, insya-Allah. Siapa yang tinggal di Alostar, orang Melayu kena mengundi dalam Alostar. Pasal itu kita buat eksperimen. Baru ini pilihan raya Peringkat Parlimen PRU 15. Sejak tahun 55. Pilihan raya yang pertama. 51 tak kira. Ada agak pilihan raya. Tahun 55. Sampailah tahun 2022. Belum pernah seorang pun ahli Parlimen Alostar daripada kalangan orang Melayu. Tahun 2023 inilah baru kita dapat seorang Ustaz Afnan Hamimi. Tuan-tuan, itu kesungguhan kita. Alostar ni kampung, asal kampung Melayu. Pergi tengok di dekat Masjid Zahir tu, tempat bermulanya Alostar. Ada pokok stang, pokok. Tahun 55. Cina Street. Sampai 2022. Kata Afnan, Hamtani Alostar. Menang kalah tak usah kira. Hampir bertanding, hang kalah main balik kejuangan kita. Dia pun demam rasa. Pasal susah. Tapi tuan-tuan, ada ahli-ahli UMNO yang punya kesedaran tinggi. Inilah masanya. Kita nak tabarkan wakil rakyat Alostar dari kalangan orang Melayu. Kali pertama adalah sejarah, alhamdulillah, PN menang di Alostar. Dapatlah seorang ahli Parlimen Melayu. Kalau kita tak buat keputusan tu, tuan-tuan, tak buat keputusan tu, sampai bila-bila pun duk lagu tu juga. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita sebut tentang bangsa kita, Melayu, bila kita sebut agama kita, bukan bermaksud tidak sama sekali membawa arti bahawa kita akan menindas atau mengenepikan bangsa, kaum dan agama lain. Tidak sama sekali. Karena kita orang Melayu, orang Islam, dalam sejarah kita, duduk di mana-mana pun, kalau ada Cina buka kedai dalam kampung Melayu, Cina tu boleh hidup aman damai. Betul tak? Paling kuat coklat je hilang. Pasal ada budak bual. Apek tu ralik sikit, dia seluk balang. Coklat hilang. Sikit ya. Budak-budak nakal.
Tapi tuan-tuan, kalau kita pergi duduk dalam kampung Cina buka kedai, agak-agak boleh hidup tak? Tak boleh. Pasal tak sesuai. Sak dia anjing dia mai. Kan? Sak kebun pendek mai. Kalau dalam kampung dulu-dululah. Tak sesuai. Dan kita pun tak boleh hidup. Silat-silat kedai kita tak ada orang masuk pun. Bangsa paling toleransi, paling beradat, paling beradab, paling bertimbang rasa, paling lemah lembut adalah Melayu selepas kita terima Islam. Betul tak? Kalau kita cakap tentang Melayu dan Islam, kita tidak sama sekali berhasrat, berniat atau ada cita-cita untuk menindas bangsa, kaum dan agama lain. Betul tak? Itulah kita. Pasal apa hak ni tak boleh cakap ni? Mereka duk tahan hak ni, tak bagi cakap. Dia kata race, religion, royalty. Saya tak cakap pun kena. Saya tak cakap. Kena. Kawan tu cakap, anak Tan Sri di Pulau Pinang. Dia kata, si. Ada sebut nama saya 2-3 kali dia buat pantun. Dia kata kalau gelombang hijau yang dibawa oleh PAH inilah Perikatan Nasional menang di Pulau Pinang, kuil Hindu akan dirobohkan. Orang tak boleh jogging pakai seluar pendek. Orang Cina tak boleh pikak rambut di kedai gunting. Kalau lelaki tak boleh kerak rambut di kedai gunting perempuan. Dia ulah ni seolah-olah Islam kalau menang akan sekat kehidupan dan kebebasan orang bukan Islam. Dia tuduh kita tu race, tu religion, 2R dia langgar. Pasal apa dia tak kena tangkap? Aku tahu dah. Pasal pak dia Tan Sri. Pasal dia sepak bola dengan tumit. Tuan-tuan sekalian, dia buatlah apa pun tak apa. Kita cakap sikit kena. Dia tuduh kita nak langgar kehidupan dia. Seluar pendek tak boleh pakai. Dia kata esok jogging semua pakai seluar panjang. Bila kita kata aku tu? Dia kata kuil akan dirobohkan. Bila kita roboh kuil? Tuan-tuan, ada 8 tanah kuil di Kedah. Tanah kuil. Yang sebelum kita masuk jadi kerajaan, semuanya kuil haram. Kuil yang tidak sah taraf. Kuil atas tanah lapang, atas reserve kerajaan. Kita jadi kerajaan, 8 kuil dapat tanah RC, reserve certificate di bawah RIBI. 8. Awak hang tak cakap? Hang tak tahu? Awak hang tak tanya? Yang roboh di Alostak tu tuan-tuan atas reserve jalan, ganggu lalu lintas. Besar Rosrom ni saja. Ni besar Rosrom ni. Tokong hak dia pabila tak tu baru tinggi lutut. Kalau tak roboh tuan-tuan tinggi pokok lah. Memang ada sindiket dalam mendirikan kuil-kuil ni. Saya tahu, saudara Kemeresen, pegawai khas saya. Penyiasat semua ni. Ada amalan tertentu. Sami-sami ni dia pergi buat kuil, ada penganut yang nak tebus dosa, mai bagi duit kat dia. Maka kuih tu makin hari makin besar. Pasal duit duk mai. Mengaku silap lah tebus dosa kah? Maka didirikan kuih-kuih haram ikut suka ni. Tuan-tuan sekalian. Ada sebuah kerajaan. Ada peraturan. Ada undang-undang. Tak boleh buat suka ikut suka lagu tu. Tak boleh. Kuil tu pula. Masa kena laluan kereta api. Kerajaan dah ganti di seberang jalan tu. Besar. Ganti tapak baru, kuil baru. Tapak asal ni dibuat pengambilan untuk jalan kereta api tu. Hak baru pun dia mau, hak asal pun dia mau. Mana boleh? Sebab tu dirobohkan. Itu jadi satu berita besar bahawa PAS kalau jadi kerajaan akan merobohkan rumah ibadat penganut agama lain. Tuan-tuan sekalian, ni anak Tan Sri, wa mau kasih lu tahu. Ini Sanusi. Wah sudah kasih 8 tapak kuih balu punya. Sebelum ini talak. Sekarang waktu wajali kerajaan sulala. 8 tanah kuil diberi oleh kerajaan kita ni.
kuil yang sedia ada dilegalkan, disahtarahkan di bawah jawatankuasa RIBI. Oi, dia ingat kita tak kerti jadi kerajaan. Dia ingat kita nak menaya semua orang. Dia sedang membina salah sangka, membina sangka buruk, membina satu naratif bahawa kita pejuang-pejuang Islam ni, parti Islam, parti orang Melayu dalam Perikatan Nasional akan memusuhi orang bukan Islam. Tu kerja jahat anak Tan Sri tu. Memang dia jahat. Dia cakap bahasa Cantonese, orang tak tahu. Dia sebut nama saya, si itu dia rujuk kepada mati. Bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien si itu mati. Sa lu si. Dia suruh saya mati lah kot. Oi, aku panjang umur. Lagi hang tak mati aku lawan. Umur saya panjang insya-Allah. Tuan-tuan sekalian tak heran sikit lah. Tak ada orang dah di AP. Dia kata parti racial. Tres suruh orang India, tres suruh orang Siam pergi bertanding dalam DAP. Ada nak menang? Tak ada. Dalam jawatankuasa CEC dia tak ada. Nak bertanding bagi menang cukup payah, melainkan saudara menjadi Cina. Ini hakikat. Tak usah duk sembunyilah. Orang tahu semua. Sebab tu saya kata DAP itu asas dia Cina. Orang tertentu yang bukan Cina boleh duk tu. Yang ada Dio. Yang ada Sing. Macam apa? Kula tu. Dia boleh duduk lah. Ada kes Kula tahu. 97 juta. Menteri Sumber Manusia. Ada kes. Sengap sunyi. Siwa Kumar. Bukan Kula Segaran kan? Kula tak segaran dah lah ni. Siwa Kumar di AP. Ada kes rasuah 97 juta. Bawa masuk pekerja asing. Permit. Dia kahwin satu perempuan. Perempuan tu dia masuk kerja dengan pejabat dia. Anak perempuan tu pun kerja dalam pejabat dia. Dua-dua ni lah buat kerja tu. 3 beranak. Semua orang tahu. Tapi Nur Ibrahim duk kutu juga, tak buat apa pun. Duk marah kita. Marah kita. Kawan dia tak marah. Tu kawan dia kata kita nak roboh kuil, dia tak nak komen apa. Sengap sunyi sepi. KSP kita nak buat, kawan dia tak suka, dia pun tak bagi. Dia tak bagi pasal kawan dia tak mau je. Dia pun menitik liok dengan projek tu, saya tahu. Dia kalau jadi ni hebatlah. Membangun Kedah, membangun seberang-perai. Kampung dia Cerok Tok Kun. Tapi kawan dia tak mau, dia pun tak bagi ya. Tuan-tuan sekalian, itulah corak pemerintahan sekarang ini. Seboleh-bolehnya orang-orang yang vokal, bercakap benar, terus terang macam saya ni, nak dimatikan cepat dalam politik. Maka direkalah macam-macam fitnah lawan ini. Berlegar-legar. Tuduh macam-macam. Sak ambil kono, sak ambil koni, sak. Semua menteri main di Kedah, tuan-tuan heran ke tak? Ni menteri kabinet semua main Kedah. Macam Kedah aja ada pilihan raya. Dan Nusi seorang aja ada dalam PN ni. Semua tembak Nusi. Saya pun tuan-tuan lebam muka belakang. Tak kira. Tak tunjuk je lah. Macam kena peluru terbeu. Tapi tahan tak apa. Tak ada masalah apa. Selagi kita benar, jiwa kita merdeka, tak ada apa yang perlu dibimbangkan. Inilah perjuangan kita. Tuan-tuan sekalian, panjang lagi kita nak pilih, dah 18 hari lagi. Saya pun tak tahu apa lagi nak main, duk tunggu esok nak edipah. Tapi saya tak takut, pasal kita tak salah apa. Kita buat kerja macam selalu. Tak ada isu apa. Mereka nak suruh saya slow sikit. Bukan seorang tahu, main habak kat saya. Dia suruh hang slow sikit, jangan kata kat dia. Tuan-tuan sekalian, kita kata kat orang lain pun dia kata-kata kat dia. Malam ni tak hujan kan? Biasa dengar cerita beruk lawan lintak. Beruk tu tuan dia tambah atas pokok limau bali tu.
Buatlah rumah sebiji lebih kurang sak ni. Rumah beruk. Hari tu hujan. Kilat panah lintak ke tebum. Dia duduk dalam tu dia tepih. Dia kata kilat panah dia. Gedegung tepih lagi. Tuan-tuan sekalian lama. Berdarah habis dah tangan ni. Duduk tepih. Nur rumah halui. Belakang dengan dinding. Dia kata duduk bunyi lagi noh. Dia keluar duduk di luar. Dengan hujan dengan kilat duduk tepih tu. Berdarah meramu. Padahal kilat duk bunyi talent tuan-tuan. Orang tak kata kat dia pun. Dia yang lebih-lebih perasan. Itu buruk lawan lintang. Ada ramai orang panggil aku tu. Tuan-tuan perhati pergi tengok. Tak kata kat dia. Kata kat orang lain. Yang pergi duk tepih lintang tu pasal apa? Tulis ni. Esok jadi bahan berita. Malaysia kini. Nusi kata... Beruk panah lintak, lawan lintak. Lintak tu kalau orang Selangor tak faham. Apa? Peti. Bukan petai. Orang kata dangai, dia kata darai. Dia kata saya suka kuih darai. Oi, bukan darai bos. Dangai, ya ke? Lintak tu petir. Bukan petai tau. Nanti kau salah faham kau report polis pula. Petir. Beruk lawan petir. Petir tu bukan panah dia pun. Kok mereka salah faham kan lah. Cerita pasal surat. Tapi bunyi tak sedap kan lah. Dia kena kata beruk. Bunyi dalam sikit. Idram tu. Lawan lintak. Berdarah meramu. Tak ada punca pasal tu. Bodoh. Padahal langgan beruk. Yang duk jadi beruk kat pasal apa? Tuan-tuan sekalian. Panjang lagi. Perjuangan kita ni duk hurai lama dah. Tuan-tuan jangan terpesong. Tuan-tuan jangan termakan dengan dakyah-dakyah tu semua. Sebab dulu-dulu mereka duk kata Nusi tu. Dia kata tak ada tarbiyah pahit langsung. Hoi, cermat akhir. Malah ni dia pakai kepiah. Oh dia nak orang pah ni jadi tok lebai pakai kepiah warok kata apa tunduk tu. Hoi, mana boleh? Oi. Tak boleh lagu tu. Kita sekali kita benar, kita akan lawan siapa pun kita tak kira. Kita jadi tolbai, kita jadi parti Islam, bukan kita nak tunduk malu, bukan. Kita ni para pejuang. Kali malam ni Fahmi Fazil kata, akaun TikTok dia disekat kerana saya mempamerkan dalam TikTok imej kapak dan keris. Aduh, aku duk heran. Bila aku buat kapak dengan keris ni? Saya ingat takut ada minyak cat kapak kalau tu duk cek tadi tak ada. Guna alasan mempamerkan imej kapak dan keris. Main mana ni? Koyak. Saifuddin pula kata, kerajaan tak ada kuasa untuk sekat TikTok kerana syarikat TikTok dimiliki oleh syarikat Cina. Fahmi Fazil kata, Sanusi disekat akaun TikTok pasal mempamerkan imej kapak dan keris. Dua-dua ni tak ada grup WhatsApp tuan-tuan. Jadi menteri, parti sama. Seorang siasat agung, seorang ketua komunikasi. Ada pangkat besar dua-dua tu. Dua-dua penin. Nak abang apa ni alasan ni? Pasal tak ada alasan. Maka direkodlah alasan-alasan dah lah kali kantoi. Pudin kantoi, Fahmi pun kantoi. Esok mai kita tambah pokok cermai sekok, tebus lah sungai sekok. Dia kena, kalau berlawan dengan orang Kedah, dia kena terima orang Kedah cakap Kedah. Perumpamaan kok Kedah ni banyak kita tahu. Ayam bapak kena hujan, tak cerita lagi. Tak cerita lagi. Kera mengai ketam, tak cerita lagi. Kita bawa sampai hujung tu. InsyaAllah ada banyak lagi cerita. Boleh. Gajah dengan kera. Gajah dengan buruk, tak cerita lagi. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita balik awal sikit malam ni. Teruskan bersemangat.
Keadaan macam ini sangat luar biasa. Saya nampak sangat dah PA akan terap di Kedah ni. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau main di Jerolun lah, Jerolun dulu-dulu lah. Nak boleh 1/4 badan ni pun tak ada. Malah ni. Dulu kan lah? Itu dulu. Dulu lain. Sekarang lain. Sekarang PN nak menang besar. PH akan lingkup. BN akan lingkup. Kita akan buat keputusan 12 Ogos nanti kita akan lingkupkan PH dan BN. Boleh tak? PN akan merintah sekali lagi. Kita akan jayakan agenda membangunkan Kedah, negeri yang kita cinta ini sebagai The Greater Kedah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Mari bersama-sama dengan Perikatan Nasional untuk bangunkan sekali lagi Kedah sebagai kuasa besar di rantau ini dengan rancangan yang telah kita susun insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada PAS kawasan Jelun, PN Jelun ni. Kita buat keputusan 12 Ogos. Pastikan semua calon PN menang di semua dun yang kita tandingi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pula.